Pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Al-Fath, suratul Fathi. Ayat yang ke-29, muka surat 515, juzuk yang ke-26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin wa imamal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi tanda rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita semua diberi peluang dan diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita dapat hadir dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam zaman kita pada saat ini, mudah-mudahan kita semua akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Al-Fath, suratul Fathi. Ayat yang ke-29, muka surat 515, juzuk yang ke-26. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Yu'jibu az-zur'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa 'ala Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Atas tajuk perbincangan kita pada malam ini iaitu sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita nak melihat apakah yang ada pada sifat para sahabat yang mulia ini sehingga kan diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fath ini dan juga diabadikan ini dalam kitab Taurah dan kitab Injil. Wa mathalun fit Taurah wa mathalun fil Injil. Sifat mereka ini juga disebut dalam kitab Taurah dan kitab Injil. Jadi seperti mana yang kita maklum, apabila disebut saja para sahabat, mereka yang sangat hampir dengan Rasulullah. Mereka yang sangat hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang, susah dan senang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kata Nabi sallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Kurun para sahabat merupakan kurun yang terbaik. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, ashabi kan nujum, sahabat aku ini seperti nujum. Nujum. Nujum ni maknanya bintang. Bintang-bintang. Sifat bintang yang cantik, sifat bintang yang memberi cahaya dalam kegelapan. Kepada siapa saja yang kamu ikut, kamu akan diberi hidayah dan petunjuk. Ini kelebihan para sahabat Nabi SAW. Definisi sahabat ni tuan-tuan, yang mudah kita nak faham iaitu mereka yang hidup zaman Nabi, melihat Nabi dan beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Walaupun dia buta sekalipun. Walaupun dia tak nampak, seperti mana seorang sahabat yang bernama Ummul Maktum. Dia buta, tuan-tuan. Juga kata para ketua ulama, beliau juga termasuk dalam kategori sahabat. Sehingga kan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim mengenai beliau ini. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Turun ayat ini mengenai dengan beliau ini. Dan itulah yang dikatakan para sahabat. Jadi sahabat ni dia ada yang kategori paling atas, pertengahan dan paling bawah. Dia banyak kategori lah. Dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan panggilan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan panggilan iaitu Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas dan tuntas. Ayat ini yang saya kira kita semua faham, Rasulullah merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu ajaran dulu, tuan-tuan, yang saya ingat masih lagi, tuan-tuan masih ingat lagi. Suatu ajaran sihak. Bukan incredible hak, bukan hak organ. Memang incredible sungguh kenyataan mereka ini, sihak. Satu ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya. S-I-H-U-L-K. Dan mereka mendakwa, apa kata-kata mereka? Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Muhammad. Kan pening tak pening, tuan-tuan? Kita dengar pun macam pening. Dan Muhammad SAW itu merupakan Allah. Ini kenyataan yang diwawarkan dalam viral. Satu ajaran yang sangat, ya Allah Akbar, menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan cukup jelas, Nabi Muhammad SAW itu merupakan utusan Allah. Utusan Allah. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina ma'ah, orang-orang yang bersama dengan Nabi. Orang-orang yang bersama dengan Nabi tak lain tak bukan seperti mana yang kita sebut tadilah, itu para sahabat. Dan sifat mereka ini, tuan-tuan, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita nak mengambil contoh dalam kehidupan kita. Contoh yang begitu hebat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama iaitu asyidda'u 'alal kufar. Asyidda' 'alal kufar. Apa makna asyidda'u 'alal kufar? Iaitu bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini sifat yang pertama yang perlu ada pada kita ni, tuan-tuan. Yang dikatakan bersikap tegas ini bukan bermakna kita bermusuhan dengan mereka, berbalah dengan mereka, bergaduh dengan mereka. Malah bunuh mereka atau membunuh dengan mereka adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Nabi SAW, tuan-tuan, sewaktu Nabi berada di Madinah, Nabi berada di Madinah selama 10 tahun. 13 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, dan 10 tahun Nabi diangkat menjadi, sambungan daripada itu, diangkat menjadi Rasul, 13 dan 10 tahun, 23 tahun. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara berperingkat-peringkat. Jadi sewaktu Nabi berada di Madinah, Nabi pernah menjadi ketua negara di Madinah. Apabila Nabi dilantik menjadi ketua negara ni, tuan-tuan, apa yang Nabi buat? Sewaktu Nabi mentadbir Madinah ini, pertama sekali Nabi mewujudkan yang namanya perjanjian ataupun piagam Madinah, ataupun disebut dalam bahasa yang lain, undang-undang tubuh, undang-undang. Kalau satu tempat tu, kalau tak ada undang-undang, cacah merbah, tuan-tuan. Masjid pun ada undang-undang, adabnya. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, duduk baik-baik, tak boleh bising, kan? Itu di antara undang-undang ataupun peradaban ketika kita berada kat masjid.
Bayangkan kalau tak ada peradaban seumpama itu, bagaimana keadaannya, tuan-tuan. Jadi tambah pula, membina negara ini bukan satu perkara yang sangat mudah. Kalau tidak ada undang-undang, jadilah negara koboi, hak caparan. Ikut dan. Ikut dan nak buat. Jadi apabila Nabi menubuhkan undang-undang tubuh ini, di antara isi kandungannya ialah sama-sama memajukan ekonomi negara. Seperti mana yang tuan-tuan maklum, di Madinah ni tuan-tuan, orang bukan Islam ni ada mereka yang beragama, atau ada mereka yang menyembah berhala. Dan ada juga di kalangan mereka, iaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni tuan-tuan, nak jaga dia, nak minta dia ikut peraturan, tak semudah itu tuan-tuan. Kita kata A, dia kan kata ke B. Kita kata B kan, dia kata C. Kona sampai lolo ni, sampai lalal ni. Seperti mana yang tuan-tuan maklumlah. Ikatlah apa perjanjian sekalipun. Perjanjian Oslo, perjanjian Camp David. Berbagai-bagai perjanjian yang termeterai sejak dulu sampai lola ni. Gencatan senjata nak dibuat, akhirnya mereka menyalahi perjanjian itu. Ini bangsa Yahudi ni tuan-tuan. Dulu, kini dan selama-lamanya. Dulu, kini dan selama-lamanya. Jadi Nabi wujudkan undang-undang tubuh ini, di antaranya ialah sama-sama memajukan ekonomi negara. Nah, kita lihat. Orang Islam berusaha bersungguh-sungguh memajukan ekonomi negara. Orang bukan Islam juga sama-sama berusaha untuk memajukan ekonomi negara Madinah. Nah, kita lihat bagaimana Madinah dulu tuan-tuan mundur. Datangnya Islam membawa pendekatan baru sama-sama untuk memajukan ekonomi, dan kita lihat Madinah menjadi negara yang paling maju saat itu. Sama-sama berusaha ke arah itu. Dan juga sama-sama berusaha untuk menjaga negara daripada sebarang anasir. Sebarang anasir jahat. Orang Islam jaga negara dia. Orang bukan Islam juga tanggungjawab dia menjaga negara Madinah sebaik mungkin. Itu tuan-tuan yang dibina oleh Nabi SAW. Tapi orang Yahudi ni ujung dia macam biasalah. Terbukti pada peperangan Ahzab. Terbukti bang. Dia nak tikam orang Islam daripada belakang tu. Ini perangai orang Yahudi. Apa pun kita melihat Islam tidak melakukan sebarang kezaliman kepada penduduk atau kepada rakyatnya. Dengan undang-undang yang ditubuhkan oleh Nabi SAW. Selepas daripada itu, seperti mana yang disebut oleh Ibn Ishaq dalam kitab dia, ramai di kalangan Aus dan Khadraj, penduduk asal Madinah, ramai masuk Islam, dan akhirnya Nabi mendirikan satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Islam. Undang-Undang Islam untuk siapa tuan-tuan? Untuk orang Islam. Jika melakukan kesalahan mengikut Undang-Undang Islam, dia akan dihukum menerusi Undang-Undang Islam seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala dan juga ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksudkan bersikap tegas ini dengan mereka ini ialah kita tidak boleh berkompromi dengan mereka tentang masalah teras dalam agama ini. Agama Islam ni tuan-tuan, agama yang sangat serius. Tak boleh buat kelakar, tak boleh buat main-main, tak boleh gurau-gurau. Ini agama kita Islam. Cukup serius. Kalau sesuatu itu halal, kita kena katakan halal. Kalau sesuatu itu haram, kita katakan dia haram. Tak boleh kita kata mungkin, tak mungkin. Mungkin tak haram kot. Sedangkan jelas haramnya. Jangan kita mungkin-mungkin. Kita kena ada sikap. Tak boleh, tak boleh. Gitu dah. Seperti rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam dan rukun iman yang tuan-tuan, kita kena lock elok. Prinsip. Semayang 5 waktu. Tak boleh jadi 3 atau tak boleh jadi 2. Dulu, kini dan selama-lama tau. Tak ada cuti-cuti. Orang lelaki lah. Tak ada cuti-cuti bang. Saat berada kat hospital, kaki ternaik 2 pun, semayang. Tak ada cuti, tak ada cuti. Badan lumpuh. Yang bergerak mata, dengan mata-mata kena semayang.
Allah. Tak boleh cuti Cuti ni bila? Saat kita berada kat depan daripada imam. Itu cuti selama-lamanya. Allahu Akbar. Corona kok mana pun. 5. Jangan jadi 3, jangan jadi 2. Corona kok mana sekalipun. Kita berada kat mana sekalipun. Ini penegasan. Sikap tegas dalam Islam ini kita kena jaga. Satu ajaran baru ni tuan-tuan di mana di Johor kan, baru ni. Satu ajaran yang menyeleweng. Mila Abraham. Mila Abraham. Di antara dia punya ajaran tu, tak payah solat. Mudah je lah. Mila Abraham. Di Johor, baru ni. Diperkas dan ditahan pengikut-pengikut mereka ini. Dia punya ajaran dia, di antaranya ialah tak payah solat. Aduh. Itu kita sebut tadi, prinsip kita ialah rukun Islam tadi 5 kunci. Corona kok mana pun. Dalil kok mana pun. Kalau ada lah. Dalil dia orang lah. Dia kata tak payah solat. Niat je. Amboi. Niat je. Ramai juga yang termakan bang. Oi. Ramai juga di kalangan kita yang termakan konsep mereka ini. Tak payah solat. Niat je. Macam best Macam best. Mila Abraham, agama Nabi Ibrahim. Dibawa agama Nabi Ibrahim. Ini di antara ajaran yang mereka bawa kepada manusia hari ini. Dan manusia percayalah bang. Ini di antaranya. Mila Abraham. Ajaran Qadiani misalnya, yang datang daripada India kan, Mirza Ghulam Ahmad, yang masih lagi bertapak di sini. Masih juga lagi dia punya doktrin dia ialah adanya Nabi selepas Nabi Muhammad. Orang percayalah bang. Kita dah lock hukum Islam tu dah. Percaya kepada Rasul. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Lock Corona kok mana, pusing kok mana pun, jangan kau percaya. Tapi ada orang percayalah bang. Bukan setahun 2 jagung dah 50-60 tahun bertapak. Ini tuan-tuan kita sebut tadi. Kita kena ada prinsip lah. Kita orang Islam ni kena ada prinsip bang. Kalau tak boleh, katakan tak boleh. Jangan kita bolehkan apa yang tak boleh. Sebab Islam disebut tadi, dia tak boleh gurau-gurau. Dalam Islam tak boleh gurau-gurau bang. Mengenai dengan agama ini, kena cukup serius. Jadi orang Islam kena ada prinsip beragama. Zaman Nabi SAW pernah berlaku kes umpama ini. Bila tuan-tuan tahun yang keempat, tersebut tadi Nabi diangkat menjadi Rasul di Mekah selama 13 tahun, tahun keempat. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, seperti mana yang tuan-tuan maklum, ketika itu setelah turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lepas sembunyi-sembunyi, tahun yang keempat bermulalah episod dakwah secara terang-terangan. Sebab tahun kelima berlakunya penghijrahan yang pertama daripada Mekah ke Habsyah. Tahun keempat tu bang, umat Islam diseksa. Dan ada yang dibunuh. Tahun keempat merupakan tahun yang klimak, ujian yang ujian kepada umat Islam. Dahsyat. Dan mereka melihat perkembangan Islam cukup positif. Ramai masuk Islam, seorang masuk Islam. Dan akhirnya mereka mempelawa kepada Nabi. Yang pelawa ni dia punya uncle. Pakcik Nabi tu. Mati akal kat kita kalau datang pakcik kan. Mati akal kat kita nak, alamak yang datang ni pakcik pula tu. Anak saudara ke apa namanya. Pakcik Nabi bang datang. Jumpa Nabi, mempelawa Nabi. Dengan beberapa pelawaan. Yang pertama, kedua dan ketiga iaitu dipelawa Nabi dengan pangkat yang paling tinggi di Mekah. Pangkat bang. Saya bekerja siang malam pagi petang. Kalau bagi naik pangkat,
Itu yang saya sangat mendambakan. Saya kerja, saya nak naikkan pangkat, tak naik pangkat pun naik gaji pun okey lah. Naik gaji. Saya mendambakan itu dalam hidup saya. Dan Nabi dia pelawar dengan diberikan habuan kuasa. Kuasa bang. Orang kata kalau dia kuasa segala-galanya. Begitu. Apa yang kita fikir. Dan yang ketiga, Nabi dia pelawar dengan wanita. Allah Akbar. Kata TikTok kata, orang lelaki ni kalangan perempuan. TikTok katalah, bang, 3 pelawaan ni bang, aduh. Bukan kaling-kaling kita nak buang bang, bukan kaling-kaling kita nak tolak, bukan kaling-kaling punya iman. Tapi Nabi tolak pelawaan ini. Sebab syarat dia meninggalkan dakwah. Itu je. Meninggalkan dakwah. Di antara modus operandi ajaran menyeleweng ini tuan-tuan, di antaranya ialah 3 ni bang. Hati-hati. Di antaranya. Bila dilihat, dikaji, dikaji dan dilihat. Sebab apa mereka ni nak kehendakkan ataupun nak membawa ajaran yang menyeleweng ini. Biasanya 3 perkara ni diorang kejar. Kuasa, pangkat ataupun duit. Dan juga wanita. Sehingga kan Nabi bersumpah di hadapan pakciknya. Wallahi, la wudhi'un syamsa al-yamin. Demi Allah kata Nabi SAW. Matahari, jika matahari diletakkan di sebelah kanan aku, bulan diletakkan di sebelah tangan kiri aku, untuk aku nak meninggalkan agama ini, ma taraktu. No. Ini tegas. Jadi dakwah ini tuan-tuan, merupakan teras dalam agama kita. Itu disebut oleh Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kita ni merupakan umat khairu ummah. Apa yang ada pada kita ni yang dinamakan khairu ummah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang buat baik dan cegah kemungkaran. Dan cegah kemungkaran. Jadi sifat ini tuan-tuan, sifat yang ada kepada umat ini. Jadi dakwah merupakan teras dalam agama. Dan dakwah ini tuan-tuan, dia punya metodologi dia luas. Jangan kita fikir dakwah hanya duduk di meja yang mulia ini saja. Kita semua berdakwah. Kita ni semua berdakwah. Mendirikan masjid, dakwah. Mendirikan surau, dakwah. Apa lagi? Madrasah, dakwah. Membantu orang lain, dakwah. Kita keluar je masjid ni, kita dah bawa yang namanya Muslim kat dahi kita. Orang tengok, kalau baik orang kata, baguslah Islam. Kalau tak baik, dia kata, macam ni kau orang Islam. Kita menjadi contoh kepada yang lain. Itu yang dibarat tuan-tuan. Metodologi dakwah ini, dia tak yang secara membawa akhlak dalam kehidupan mereka ini, ramai di kalangan mereka yang masuk Islam sebab akhlak ini. Dia tengok perangai Islam ni, baik, dengan waktu semayang dia semayang, solat, puasa dia puasanya, tak bercampur dengan suasana yang hiruk-pikuk maksiat ini. Satu contoh pernah dibawa dulu tuan-tuan ya. Ada 2 wanita ni, satu wanita yang tidak berhijab. Lalu jalan di tengah-tengah New York City. Seorang pun tak ada yang tak kelih, melainkan kelih semua. Tak ada orang tak tengok, semua tengok. Pakaian cukup seksa. Cukup menyeksakan. Pakaian cukup menyeksakan. Siapa yang tak tengok? Semua tengok. Jalan tengah bandar. Dalam keadaan yang cukup seksa. Siapa tak nak tengok rugi ya? Tengok je. Tengok je. Tak ada yang tak terlepas pandangan seseorang kepada wanita tersebut. Ditukar balik. Pakai perempuan yang berpurdah pula. Berjalan, seorang pun tak tengok. Seorang pun tak ingin nak tengok. Tak tengok apa? Hitam je berjalan. Nak menceritakan kepada kita yang dakwah ini tuan-tuan. Metodologi dakwah begitu
luas. Yang disebut sebagai dakwah bil hal. Ini dakwah bil hal. Azan dakwah. Azan dakwah itu yang azan ini kita melaungkan azan untuk ajak orang kepada hayya alal falah, hayya alal solah ini. Azan dulu, kini dan selama-lamanya. Tapi ada juga orang komplain azan ni bising. Ada juga. Bingit katanya. Ada. Kita menerima aduan yang mengatakan azan ini bising bang. Allahu Akbar. Kena hentikan azan tu. Kena hentikan azan. Azan dalam selimut je. Dalam kelambu. Oh no. Azan kena azan. Azan kena azan. Dan ini merupakan titah juga kan. Azan. Ada kita menerima aduan ini. Yang kita sedih daripada orang Islam. Itu kita sedih lah. Kita sedih sangat kalau orang Islam mengadu pasal azan ni bising. Kita sedih tau. Kita just ajak aja. Jom ayat la solah, hayya alal falah, tu je kan. Tapi itulah yang berlaku. Itu yang berlaku. Baik. Lalu mereka ini tak puas hati dengan perjanjian itu. Lalu mereka membuat satu perjanjian yang lain, iaitu yang dianggap sebagai win-win situation. Menang-menang. Apa yang dikatakan menang-menang itu? Diminta setahun Nabi beribadah. Ataupun diminta orang Islam beribadah seperti mana mereka beribadah. Dan selepas itu mereka beribadah seperti mana orang Islam beribadah. Wah. Itu bukan menang-menang. Itu menang kalah. Menang kalah. Bagi mereka tuan-tuan, saya kira tak jadi masalah kalau mereka mengikut ataupun nak tahu tentang ajaran Islam, betul eh? Nak puasa ke, dia nak latih diri dia berpuasa. Saya di kampung saya dulu tuan-tuan, kita bersama dengan mereka ni. Mereka ni dah biasa dengan orang Melayu ni, cukup biasa dah lama, masa kecil. Kita puasa, dia nak puasa bang. Puasa. Tapi kita kata syaratnya kau kena sahur lah. Kau kena bangun pagi. Kalau kau tak sahur, nanti lapar pukul 12. Kita sembahyang tarawih, kita lepas tu ada murid. Dia nak join murid-murid tu. Akhirnya, apabila dia melihat tentang ibadah yang kita lakukan itu, dan akhirnya mereka masuk Islam lah bang. Orang kampung saya tahu. Di kampung Datuk Keramat dulu. Dengar kawan-kawan kata dah, keluarga dia semua masuk Islam dah. Masya Allah. Bila ditanya sebab apa masuk Islam dia kata, Islam ini macam. Ini macam. Pergi surau, pergi masjid, semayang, berjemaah kan. Solat berjemaah. Jumpa hari-hari 5 kali. Lepas tu dia ada overhaul enjin dalam. Setahun sekali puasa bulan Ramadan. Bukan senang nak overhaul enjin bang. Kita orang Islam ada wajib overhaul enjin tu. Tak makan selama sebulan bang weh. Tuan-tuan pun tahulah apabila kita berpuasa bulan Ramadan, berpuasa ini manfaat dia cukup banyak kan? Cukup banyak. Isnin, Khamis. Isnin, Khamis. Ni Khamis kan? Esok Khamis kan? Puasa Jumaat, Sabtu, Ahad. Makan je kan? Nanti tunggu Senin, puasa pula. Selasa, Rabu, stop. Sabtu, Rabu makan. Nanti jumpa Khamis, stop. Sabtu, Jumaat, Sabtu, Ahad makan balik. So dia, perut kita ni ialah, dia mau kena stop. Kadang-kadang kena stop lah bang. Enjin ni kalau tak boleh stop bang, dia akan rosak bang. Orang kata peti ais kat rumah tu kadang-kadang kena stop, switch off. Oh ya ke? Peti ais kat rumah kadang-kadang sekejap je, itu hidup kolek. Ni orang kata lah enjin ni kalau bergerak 24 jam akhirnya dia akan jam juga lama kelamaan. Jadi dalam Islam tidak dibenarkan kita beribadah mengikut ritual agama mereka. Tak boleh kan? Walaupun hanya dengan niat, walaupun hanya dengan perbuatan, walaupun hanya dengan cepat percakapan. Tak boleh. Acak-acak je, main-main je. Oh no. Kau acak-acak jadi, kau gurau-gurau jadi, kau berlakon jadi. Jadi dalam Islam kita sebut tadi,
cukup tegas masalah akidah ini dalam kehidupan manusia. Lalu turunlah ayat qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Ujung ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Nah, cukup jelas arahan Allah Ta'ala kepada kita orang Islam. Jadi kita tidak boleh berkompromi tentang masalah teras dalam agama ini. Kalau bukan dalam masalah teras dalam agama, saya kira masih lagi boleh kita berkompromi, betul eh? Kalau bukan teras. Kalau bukan teras masih lagi boleh, saya kira kita boleh berkompromi. Yang tidak melibatkan teras dalam agama tadi. Baik, itu yang pertama. Sifat yang kedua yang ada pada mereka ini, yang kita nak ikut tuan-tuan, itu ruhama ubainahum. Bersikap kasih sayang sesama Muslim. Ruhama. Dia punya mufrad, dia punya singular, rahim. Kena ada sikap rahim sesama kita ni bang. Kena sikap rahim. Nakal macam mana sekalipun, jahat macam mana sekalipun, jangan kita abaikan. Kita kena ada yang namanya rahim kita dengan mereka ini. Jangan sampai aku cari engkau sampai lubang cacing. Aku cari engkau sampai neraka. Oh, sampai neraka. Aku cari engkau sampai akhirat besok. Tak ada maaf bagimu. Allah. Macam tak ada rahim kita ni kepada orang lain bang. Kena ada. Jangan sampai begitu. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat rahim bang. Bismillahirrahmanirrahim. Hari-hari kita baca. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat rahim ini. Dan sifat rahim inilah yang diberikan kepada kita ni bang. Allahu Akbar. Sifat rahim Allah Ta'ala diberikan kepada kita. Amalan kita seharian bang Allah. Semayang kita, solat kita ni, satu hari ni berapa jam bang? Purata. Ada sejam? Bolehlah, kata orang apa? Kata orang Cina, sap-sap-soy lah. Bolehlah, bagi can lah. 1 jam lah. Kurang sejam bang. Ibadah kita seharian. Kita ada 24 jam. Tidur kita berapa lama? Satu hari wajib 10. 6 jam lebih kurang. Kita kena wajib tidur. Tak tidur bang, mamai besok. Tak tidur. mamai. Pening bang kepala. Kena tidur untuk merehatkan tubuh badan kita. Mesti tidur. Puratanya tidur jauh lebih panjang. Berbanding solat. Zikir kita entah ke mana. Baca Quran kita entah ke mana. Tapi kita inginkan syurga Allah. Tapi kalau tengok amalan kita, aduh, umur pendek kata Nabi. Umur umat Nabi Muhammad ni bang, pendek 60-70. Tambah lagi lah 80. Amalan ni sedikit. Tapi kita inginkan syurga Allah. Syurga ni bang, kalau ikut amalan macam yang saya sebut tadi, tak lagi bang. Amalan ni boleh kira jari lah. Tapi kita mendambakan syurga Allah. Maha Rahim Allah diberikan syurga kepada kita. Azan Syak tu Azan Syak. Lebih lagi. Ar-Rahman. Allah Ta'ala yang Maha Pemurah ini diberikan kepada siapa saja. Awak Islam ke, awak bukan Islam ke. Yang kata ulat dalam batu pun boleh hidup. Diberikan semua kepada manusia. Semua makhluk Allah Ta'ala yang berada di langit dan di bumi bang. Tak ada pengecualian diberikan yang namanya Rahman Allah kepada mereka. Tapi Rahim hanya untuk kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dulu 60-an, 70-an, 80-an. Apa yang kita buat waktu tu Apa yang kita buat waktu tu Allahu Akbar. Kita flashback balik tengok 60-an Allah. Kalau waktu tu lah Allah Ta'ala tarik nyawa kita bang, habis bang, kosong. Diberikan sifat rahim itu kepada kita supaya kita sempat kembali balik kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ibu kita, isteri kita, wanita ini, yang memiliki rahim. Kalau laki-laki tak ada rahim, jangan perasan. Nama rahim ada. Kita dengan wanita ini ada rahim. Memang namanya rahim, bukan nama lain. Rahim seorang ibu kepada anak dia lah, bang. Kalau tak ada sebab rahim, kita pun tak tahulah. Gendong kita dulu 9 bulan, bang. Depan gendong tau. Mana lebih berat? Gendong depan ke belakang, bang? Berat depan, bang, woi. Ini 20 kilo saya ingat Nohal. Pikul beras 20 kilo. Masih lagi boleh pikul. Tapi letak 10 kilo, bang. Kau nak tidur pun susah. Kau nak ke kanan susah, ke kiri susah. Wanita ini, dia pikul, bang. Pikul kat depan. 9 bulan, bang. Oi. Dah lah kita masih kecil nakal. Lapor je tendang puk ibu. Lapor je pukul 1 pagi, dong bagi, dong. Mak kita tak pernah nak herdik dalam lapor. Woi, diamlah. Tak. Diam nak nak susu nanti mak buat. Kalau kita pun macam tak tahan lah, bang. Mak kita masih lagi, ibu ni seorang perempuan ni masih lagi bercakap lembut dengan anak dia. Yang kita ni lapor tendang je. Kita ni lapor tahu tendang tak kira waktu. Allahu Akbar. 9 bulan. Pahit tak pahit dalam kehidupan seorang wanita ini. Lepas tu bersalin pula. 2 tahun, bang. Beraknya, kencingnya, itunya, ininya. Rahim lah mak kita tu. Betul. Kalau kita pun kadang-kadang tak tahan nak cebok baby, aduh. Nak jaga baby pun kadang-kadang, aduh lah. Mak kita jugalah bangun malam. Mak kita jugalah bangun siang. Allahu Akbar. Kita duduk relax je. Tahu anak wangi je, make up daddy. Tahu dah wangi je, bucuk-bucuk tak mau. Allah, rahim ibu. Bang, sampai kita hari ni lah, tuan-tuan. Siapa yang masih di ibu lagi, ya Allah. Tu orang kata, seorang ibu dia boleh menjaga 10 orang anak lah, bang. Betul lah. Dengan 2 kederat ni, bang, 10 orang dia boleh jaga lah, bang. Jadi orang kita ni. Bang. Walaupun tak belajar tinggi. 2 kederat ni je, bang. 10 orang dia boleh jaga. Tapi hari ini kita melihat 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang ibu, bang. Allah. Saya pernah bertugas dekat daerah Hulu Langat, bang. Apabila kita pergi pusat jagaan orang tua ni, bang. Nak menangis, bang, woi. Nak menangis, mata kau. Orang tua, aduh, woi. Ada anak tapi itulah nak kata macam mana, Menangis kita tengok saat itu. Macam tak ada anak ke kau ni, cakap dia. Acik tak ada anak ke? Ada, habis ni. Dia buangnya mak ayahnya dekat rumah kebajikan lah, bang. Allah, tak tahulah nak kata macam mana, Kalau tuan-tuan masih ada mak lagi, kadang seusia kita macam ni, mak kita masih ingat kita. Long, kalau makan asam pedas ke long, dari kampung nanti mak masakkan. Kita dah bercucu cicit pun, masih lagi mak ayah ataupun masih lagi mak kita miak kita. Kita bagi laluan azan isyak dulu, boleh? Sambung sikit lagi, insya-Allah. Baik, kita sambung lagi dengan izin tuan-tuan, Jadi itulah rahim, ibu Allah Ta'ala kepada kita dan rahimnya ibu kepada kita lah, tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu al-birri wa taqwa wa la ta'awanu al-ithmi wal udwan. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membantulah kamu ke arah kebaikan dan takwa, wa la ta'awanu, dan jangan kamu membantu ke arah dosa dan permusuhan. Siapa saja, tuan-tuan, di kalangan kita ni, kalau kebaikan yang dia buat, kita kena railah. Itu je. Itu rahim tu, tuan-tuan. Siapa pun. Kita kena raih kebaikan yang orang buat. Walaupun. Kita kena raih. Bantu. Macam kita bantu sahabat kita di Palestin misalnya.
Apa kita bantu mereka tuan-tuan? Dengan wang mungkin. Dan ada lagi yang boleh kita bantu, iaitu dengan kita titipkan doa kita dengan mereka. Itu yang kita doa. Sentiasa. Allahumma sholli Islam wal muslimin, kan yang kita doa baca tu kan setiap pagi. Itulah tuan-tuan yang kita nak titipkan kita dengan mereka ini sesama Muslim dengan doa yang baik-baik. Dan jangan bantu pula manusia ini ke arah dosa. Walaupun siapa mereka itu. Benda dosa, benda pemusuhan ini, kalau boleh kita tak nak join lah, minta maaf lah. Walaupun datang daripada siapa sekalipun. Ini tuan-tuan kita jangan join. Jangan join, jangan kita nak ambil peduli tentang pemusuhan ini dan juga tentang dosa ini. Jangan kita terpalit dengan perkara ini. Itu yang ketiga. Yang kedua, ketiga dan yang keempat kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, minta maaf. Rukaan sujadah, rukuk dan sujud. Sifat mereka ini ialah rukuk dan sujud. Iaitu untuk memantapkan pengabdian mereka ini kepada Allah. Jadi sifat yang kita nak ikut ini ialah begitu juga, rukuk dan sujud. Kata seorang tokoh besar Mesir, nama dia Syekh Mustafa Mansur. Seorang tokoh besar ulama. Dalam kitab dia Al-Haya fil Mihrab Salih, kiblat, kehidupan kiblat orang mukmin. Apa kiblat orang mukmin ini? Beliau mengatakan bahawasanya Nabi SAW apabila menghadapi sebarang permasalahan, Nabi dirikan solat. Nabi dirikan solat. Solat ini tuan-tuan, merupakan mi'raj kita dengan Allah. Hubungan kita terus dengan Allah tanpa perantaraan bang. Allahu Akbar. Yang 4 minit tu, yang 5 minit tu. Tanpa perantaraan pun. Hanya kita berhubung terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saat kita berhubung terus dengan Allah Taala, mintalah. Dengan apa yang kita nak dalam hidup kita ini. Mohonlah tuan-tuan, dengan melakukan ibadah solat. Dan ibadah solat ini tuan-tuan, wajibnya ada, kan? Yang qabliyah ba'diyah pun ada. Yang sunat-sunat tu, Allahu Akbar, tak terkira banyaknya. Nak dengan tak nak aja. Witir. Nak witir? Paling minimum berapa bang? 1 je. 1 je. 1 je? Standard 3. Bulan puasa standard 3 kan? Paling minimum yang boleh kita buat 1 lah bang. Oi. 1 pun kadang demam lah. Demam tak? 1 tak sampai sesaat. Tak sampai sesaat. Demam bang. Oi. Tu kata ulama, kalau kita tak boleh berdiri. Sebenarnya sunat ini, sebenarnya wajib ni kena berdiri lah. Kalau kita uzur, kita boleh duduk lah. Betul Dan sebenarnya sunat ini, ada yang kata ulama, mengatakan bahawasanya kalau kita memang boleh berdiri, tapi sembahyang sunat boleh kita sembahyang duduk. Sampai peringkat itu. Nah, kalau sembahyang witir 1 rakaat tak boleh juga duduk, saya tak tahulah. Duduk, dah, habis. Very simple. Tak sampai seminit bang, itu pun demam. Tu demam. Nak buat pun berkira, nak tak nak. Itulah tuan-tuan yang boleh sebenarnya kita buat dalam hidup kita untuk kita memohon menajat kepada Allah. Mohonlah apa yang kita nak. Baik. Yang keempat, sikit lagi tuan-tuan. Dia ada 5, 4. Sempat 4 lah. Tak sempat, kita tangguh lagi. Yang keempat, ia bertahu fadlam minallahi wa ridwana. Sifat yang keempat yang ada pada mereka ini yang kita nak ikut, iaitu sentiasa mencari fadlah, kurniaan, dan juga sentiasa mencari redha Allah. 2 perkara bang. Dalam hidup kita ni, celik-celik besok pagi, fikir macam mana nak cari pahala. Itu je bang. Fikir positif dalam hidup kita, insya-Allah. Nanti kita tak pening kepala. Kalau kita fikir negatif, macam mana aku nak, macam mana aku nak kau. Yang tu bang, tak lama bang. Nanti kita akan pening, kita akan stres, kita akan anxiety, kita akan kemurungan, macam-macam penyakit yang mendatang lah bang. Kalau kita tak dapat jatuhkan dia, nanti kita pening bang. Jadi Islam mengajar kita sentiasalah buat baik. Ikutlah. Sama ada nak belanja sayur tu canai besok kosong pun no hal lah.
Yang penting buat baik. Buat baiklah tuan-tuan. Buat baik berpada-pada, buat cadat sekali. Buat baiklah dalam hidup kita. InsyaAllah kalau kita buat baik, kita cari redha Allah, buat baik cari redha Allah tuan-tuan. Apa yang kita nak buat ni kalau boleh Allah redha lah kan. Kata ulama yang amat menarik sikit tuan-tuan, dia kata kita buat, akhirnya Allah Ta'ala akan campakkan satu sifat dalam diri kita, iaitu syukur. Allahu Akbar. Nak dapat syukur ni bang, dengan kata-kata mungkin mudah. Tapi nak melahirkan syukur yang ada dalam diri kita ni memang payah. Kena melalui yang disebut dua perkara ini. Nanti mudahlah tuan-tuan. Kita nak sebut dalam mulut, kita nak sebut dekat diri kita ni, alhamdulillah. Dapat banyak pun alhamdulillah, dapat sikit pun alhamdulillah. Mat Arif disukun tuan-tuan, jangan kau baca mat asli. Tak dapat pun alhamdulillah. Sebab apa? Dia lahir daripada dalam ini, lalu dia keluar dekat lidah kita. Jadi itulah tuan-tuan, buzzer pun dah bunyi. Yang kelima kita hutang, satu lagi kita hutang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita untuk kita sampai ke peringkat sifat yang hebat ini. Dalam hidup kita, mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tangguh tuan-tuan, InsyaAllah kita akan bertemu lain masa dan ketika. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.